Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih, sepatutnya kita bermula 10.30. Saya masih menunggu partisipan lagi. Dijangkakan partisipan kita pada hari ini for whole classes about 150 of us. Atau mungkin kamu di college masing-masing atau di kediaman masing-masing berkongsi device yang sama with your friends. Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us recite Al-Fatihah sebagai pembuka kelas kita pada pagi ini. Okey, tapi sebelum tu saya nak pastikan Encik Zamin ada ya dalam talian ni? Encik Zamin? Atau Sezamin? Alright, if you can hear my voice class, can you give me thumbs up? If you can hear my voice clearly. Okay, thank you very much. Alright, our speaker today is Encik Amir. Encik Amir ada di sini. Can you open your video? Okay. Alright. Okey, saya akan bacakan sedikit profil berkenaan dengan Cik Amir. Okey. Selamat pagi semua. Untuk pengetahuan sesi ini saya record ya. Untuk tujuan apa tu? Selain daripada pelajaran dan juga untuk kita punya auditing lah. Right? Okay, so hari ni kita ada speaker daripada TNB Manjung Power Plant, iaitu Encik Amir Rizwan bin Muhammad Ibrahim. Okay. Encik Amir merupakan classmate saya ya, dari diploma dan degree, mungkin sebab degree tu ada subjek yang saya lewat satu semester. Jadi mungkin saya tak jumpa Encik Amir di degree lah. Encik Amir lebih senior daripada saya waktu tu. Okay. Tapi kami memang classmate waktu diploma. So sedikit mengenai Encik Amir. Menerima Bachelor of Engineering dalam Mechanical dan bergraduat pada tahun 2011. Saya graduate 2012. Okay. So Encik Amir mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun bersama TNB dan currently ditugaskan di stesen Jana Kuasa Manjung 5 yang mana boleh fill up sampai 1000 megawatt Manjung Coal Fired Power Plant ya. So hari ini saya menjemput Encik Amir untuk sama-sama berkongsi dengan kita lah, because he has very vast experience. Saya scroll ke his CV dekat sini, he has spent more than 10 years dalam jana kuasa. So seperti yang saya sebutkan dalam kelas sebelum ini, dalam topik steam power plant tu, memang fokus kita untuk diploma level is on power generation untuk electricity. Cuma kita tak capai lah ya, untuk pengetahuan Cik Amir, kita tak adalah sampai electricity part tu. Kita just macam mana nak generate steam tu saja, cycle tu. Okay. Untuk makluman Cik Amir juga, dalam ni kita ada Encik Muhammad Zamin. Beliau adalah rakan-rakan yang sama mengajar dengan saya lah untuk subjek thermodynamics ni. Dan thermodynamics ni mempunyai altogether about lebih kurang lah 150 orang, sebab kita ada 5 kelas. So kalau expected 30 orang satu kelas, lebih kurang lah 150 pelajar. Okay. Without further ado, saya jemput Encik Amir untuk the floor is yours Encik Amir to proceed with this session. Sedikit reminder kepada participants and all students, you can always tanya soalan but mind you, if you have any question, please raise your hands first and then you unmute yourself and then you directly tanya.
Raise your hands tu bukannya apa. Takut saya ramai sangat nak tanya dan pada masa yang sama saya tak nampak sebab I'm going to be the moderator for today. Or you can always use the chat room. You can always use the chat room. Yes, Afika? Afika tengah testing out ke? Sebab saya nampak you raise hands. Okay? Bila you dah tertekan raise hand, you kena klik balik untuk lower your hand. Baru dia akan terpadam Okay? Right. So saya serahkan session ini kepada Encik Amir. Silakan Encik Amir. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Puan Nur Amalina, classmate saya juga ni. So, saya akan stop saya punya video dan saya akan start sharing saya punya slide. So, sebelum saya mulakan, suara saya jelas tak? Kalau jelas, if you boleh bagi thumbs up. Macam biasalah kan, kita punya rules of thumb. Okay. Okay, good. Okay, Assalamualaikum semua. First saya nak tanya, skrin yang saya share ni jelas ke? Okay, so tanpa melengahkan masa, saya mulakan lah. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Amir Rizwan bin Muhammad Ibrahim. Bertugas di TMB Janakuasa Sultan Azlan Shah ataupun Manjung 5. Saya akan letak saya punya pointer. So kat sini Manjung 5 dikenali sebagai 1 kali 1000 ultra supercritical coal fired power plant. So dalam ni saya akan menerangkan berkenaan dengan conventional thermal power plant ataupun yang lebih mudah dipanggil adalah steam turbine. So kalau ada apa-apa soalan sila tanya, tak ada halangan. Okay, untuk mulanya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amir Rizwan. So academic qualification saya sama macam adik-adik juga. Bermula daripada UiTM Pulau Pinang dan terus ke UiTM Shah Alam. So pengalaman kerja saya bermula pada tahun 2011 dan sehingga kini. So saya terlibat dengan coal fired power plant ni bermula daripada fasa projek, engineering sehingga sekarang saya operate plant tu sendiri. So saya pernah menjadi turbine engineer, boiler of plant, saya pernah menjadi warranty engineer, seterusnya sebagai commissioning engineer. Dan pada 2017 saya menjadi chief chef engineer, menjaga plant, dan seterusnya saya tugas sekarang lah sebagai operation manager. Baik, so untuk konteks penerangan saya pada hari ini, pertamanya kita akan pergi kepada introduction on plant overview. Saya akan gunakan terminologi yang mudah untuk korang faham. So yang kedua, kita akan bercerita apakah kaitan power plant thermodynamic. Yang ketiga, apakah kepentingan thermodynamic principle kepada operation of power plant. Dan yang keempat, saya akan menunjukkan contoh macam mana actual Manjung 5 operation program dilaksanakan. Okey, saya laju sangat ke ataupun just nice je untuk korang? Okay, good. So kita go first dengan organisation chart di TMB Jana Manjung 5. So untuk makluman, TMB Jana Manjung ni mengandungi 5 power plant. So dan ditadbir urus oleh Datuk Samsul bin Ahmad sebagai managing director dan diperkuatkan oleh yang pertama adalah Encik Abdul Syukur. Dia adalah ketua bahagian technical support service. Technical support service ni merujuk kepada selain daripada main plant iaitu business coal power plant, dia support lah. Dan yang kedua, kita punya ni bos saya ni, head operation GF2 Haji Badrul. Kita ada
head operation untuk GF1 dan kita ada maintenance head GF2 dan GF1, Haji Syukri dan Haji Musa. Okey, saya teruskan. So yang pertama kali kita nak tahu di manakah kedudukan geographic location untuk Manjung 5 ni. So ni peta Malaysia, dia berada di negeri Perak. So kalau korang semua buka Google Map, korang boleh search Stesen Jana Kuasa Sultan Azlan Shah. So pandangan atas dia macam ni. Okay, untuk makluman, Stesen Sultan Azlan Shah ni merupakan pautan yang terbesar di Semenanjung Malaysia yang mana dia berkapasiti 4,100 megawatt secara total dan supply elektrik sebanyak 23% secara keseluruhannya. Okey, ni kita zoom sikit dekat pulau, kami panggil Pulau Manjung lah, Pulau Manjung ni. So dekat sini kita nampak kita ada Manjung 1, 2, 3, 4 dan 5. So saya bertugas di sini Manjung 5 dan kami kelaskan dia sebagai Generation Facility 1 ataupun GF1 dan juga Generating Facility GF2. So kenapa kami kelaskan GF1 dan GF2? Ada di slide seterusnya adalah disebabkan oleh teknologi compression. So di mana kita tengok GF1 M123 tu adalah Manjung 1, 2 dan 3 di mana dia dikategorikan sebagai subcritical di mana boiler dia ada boiler drum. So kalau kita tengok dekat belah kanan ni kita nampak subcritical. Sebenarnya ni graf apa ni? Diagram yang korang suka tengok ni, TS diagram ni. Tapi on power plant kami selalu pakai enthalpy dan pressure. Okey. Dan untuk GF2, Manjung 4 dan Manjung 5, kita menggunakan teknologi ultra supercritical di mana one stroke boiler with condition polishing plant. So ini jangan keliru, condition polishing plant ni lebih kepada rawatan air. So mari kita tengok apa perbezaan dia. Yang pertama kita boleh tengok superheater. Superheater maknanya dia beroperasi pada temperature yang berbeza. Maknanya bila kita cakap pasal ultra supercritical, dia akan beroperasi pada temperature yang lebih tinggi daripada subcritical. Sama juga dengan pressure dia. Pressure mesti lagi tinggi. Dan bila kita melihat daripada kecekapan, ultra supercritical dia lebih cekap. Okey, analogi mudah untuk korang faham adalah subcritical dia mengandungi fasa di mana air bertukar menjadi steam, dia ada masa. Maksudnya sini air ada masa jadi wap air dan jadi steam kering. Tapi untuk supercritical dia daripada air terus jadi steam. Disebabkan operation kita di bahagian supercritical. Saya akan terangkan kedua-dua teknologi ni. Dan ini adalah TS diagram yang korang selalu tengok lah masa belajar, betul tak ni? Korang ada temperature dan korang ada S. S ni kita panggil entropi. Okay, sebelum saya proceed, boleh tak korang ambil gambar ni dulu? Sebab saya akan explain benda ni detail. Macam manakah perubahan daripada proses 1, 2, 3 dan 4. So untuk korang ni lah tak terlepas Okay. lah. Okay, Amir, mencelah sekejap. So, Hmm. Students, you can make use of OneNote. Dekat kita punya group kelas yang besar tu kan, kita ada OneNote kan. So, you can make use of that. Ataupun kalau you boleh buka your OneNotes dekat Microsoft Teams, put it side by side dengan slide OneNote dan juga interface Webex ni. Saya ada update juga dekat OneNote tu. Kalau you tengok pada week 10, saya dah create satu week 10 saya dah create satu session OneNote dekat situ. So maybe you can copy from there ataupun you boleh create your OneNote sendiri for your own punya ni lah. Okay. So boleh ikutlah arahan Encik Amir tadi so that you can faham dengan jelas lagi. Alright. Okay Cik Amir, sambung semula.
Boleh boleh, terima kasih. Jangan risau, untuk subjek ni nampak susah tapi sebenarnya kalau korang faham benda ni sangatlah mudah. Kita cuma perlu jaga pembakaran dan untuk pastikan pertukaran air kepada steam tu sekata, itu sahaja. So kita akan go through detail untuk slide yang seterusnya, cuma dah ambil gambar sini ya. Okey, saya teruskan adalah, ini adalah kalau kami panggil sini Manjung 5 schematic diagram. So daripada general overview macam mana macam mana biasanya coal power plant beroperasi. So saya akan pecahkan phase by phase supaya korang tengok . So yang phase yang pertama kita akan first kita akan tengok ni lah generation steam generator capacity. Ini merujuk pada boiler lah, nama panjang dia. Yang ni saya dah terangkan main temperature dan main pressure dan juga gross output, mana dia boleh menghasilkan elektrik berkapasiti 1065 megawatt. Macam mana jadi tu? Dia semuanya bermula daripada fuel. So macam mana satu power plant tu dikategorikan adalah berdasarkan apa yang dia bakar di dalam steam generator dia, ataupun kita panggil bahasa mudah dia boiler atau bahasa Melayu dia dandang. So dekat sini kita nampak kita ada minyak belah bawah ni, light fuel oil kalau korang nampak, dan sebelah kanan ni adalah coal. So di mana minyak akan dihantar melalui lori dan kebanyakan coal yang dibakar oleh power plant akan dihantar melalui jalan laut. So kalau korang tengok semua power plant di Malaysia, kita akan bina bersebelahan dengan laut. Sebabkan satu transportation. Yang kedua saya akan terangkan kemudian. So dari sini nampaklah kita bakar coal, kita ada satu sistem dan kita akan masukkan dalam boiler untuk dia dalam proses pembakaran. So yang kedua kita kena tengok dia adalah inilah boiler tu sendiri. So coal akan dibakar di dalam boiler untuk kita bakar dia. Yang ketiga kita tengok dia ada water. So kita bakar apa? Kita bakar air. Kita bakar air dan kita supply air ni datang daripada air yang dirawat, dan bila kita bakar kita akan ada heat transfer kat sini. Jadi akan datang lagi satu sistem dipanggil cooling system. So, konsep dia sama macam kita punya radiator kereta ataupun kita punya radiator motor. So mana kita sejukkan dia dengan air laut. So dekat sini kita ada dua mekanisme yang kita gunakan. Satu, transport coal daripada laut, dan second, kita gunakan air laut tu sendiri sebagai mekanisme untuk sejukkan kita punya water skirt. Water saya sebut dalam water sahaja. Nah seterusnya selepas kita dah bakar, mestilah kita ada satu output dia lah. Output dia adalah sini kita panggil air and gas. So kita bakar menggunakan fan angin masuk ke dalam boiler dan akan ada lagi satu fan untuk tarikkan dia. So kita last kali bila lengkap dah 5 proses ni, barulah kita generation of power lah menggunakan steam turbine. So steam turbine ni bila dia dah dapat suhu dan juga pressure yang boiler ni bagi, so dia akan pusing. Untuk pusingkan generator, dan generator akan deliver orang kata elektrik lah. Konsep sama macam dynamo pada basikal, cuma dia dalam skil yang besar. Ada soalan tadi? Saya nampak ada chat, ada soalan ke? Oh, ini pasal participant tak boleh masuk. Alright class, boleh tanya if you have anything else nak tanya dengan Cik Ridwan. You can Cik Amir, you can always unmute saya dah setting, you boleh unmute yourself. Just Setakat ni di ruangan chat belum ada lagi soalan Cik Amir. So saya akan just untuk makluman, kebanyakan calon yang saya interview, benda yang mesti untuk diorang faham adalah macam mana
power plant tu beroperasi. Tak perlu jelaskan secara detail, seperti mana yang saya jelaskan tu pun dah cukup. Kita ada 6 fasa ni lah. Okey, saya teruskan. Alright. Okey, untuk hari ni kita akan zoom out sikit. Tadi dah zoom in, kita zoom out kepada yang pertama dipanggil steam generator system ataupun boiler. Yang kedua kita akan explain on turbine and condenser system. Yang seterusnya kita akan pergi ke feed water heater system. So yang mana 3 application ni sangat-sangat menggunakan basic principle of thermodynamic. Okay, so saya teruskan. So kita dah cover introduction. Second, kita akan cover apakah kaitan power plant thermodynamic. Kejap, saya nak okay. Yang pertama kena faham dulu apakah definition of thermodynamic. So secara lisan dia adalah motion of heat. Motion of heat adalah perubahan perubahan panas haba. So yang kedua adalah secara fizikal. Fizik dia adalah hubungan kait di antara perubahan haba kepada pembentukan tenaga. Okey. Yang ketiga secara sains pula. Secara sains kalau kita dalam saya explain tadi adalah conversion of chemical energy to electrical energy. So yang mana input kita adalah chemical substance. So maknanya kita bakar sama ada minyak ataupun coal. Dan last sekali output dia adalah electric energy. Dan yang keempat adalah dalam term business adalah untuk kita kira adakah generation power plant yang kita beroperasi mencapai optimization yang baik, yang mana slide sebelum ni menunjukkan pada kecekapan efisiensi. Okay, kita go on penjelasan on steam generator system, boiler. Cik Ami, saya nak mencelas sikit. Boleh. Tadi menarik Encik Ami highlight pada empat perkara ni termasuk bisnes, sebab kalau dapat Cik Ami, sebab students dia belajar up to thermocycle efficiency. Jadi mungkin bila nanti sampai ke chapter yang Cik Ami nak bentangkan ni, mungkin student boleh nampak lah linkages antara efisiensi tu dengan optimization tadi. Saya bagi bayangan sikit lah. Mungkin Cik Ami boleh terangkan nantilah kemudian bila sampai di part tersebut. Boleh. Okey, terima kasih Cik Ami. So inilah kepentingan thermodynamic So dalam bahasa yang mudah untuk korang faham. Okey, kita akan pergi yang pertama steam generator system boiler. Kalau perasan slide saya tadi, kenapa kita bezakan GF1 dan GF2 adalah disebabkan oleh teknologi boiler. So jadi saya akan terangkan on conventional thermal plant. Conventional thermal plant ini dia mesti mengandungi 4 sistem asas ni lah. Yang pertama kita mesti ada turbine, kita ada condenser, kita ada pump dan kita ada boiler. So yang saya nak terangkan adalah boiler. So boiler ni lah yang menentukan kecekapan sesebuah power plant. Besarlah kecekapan tu. Okay, daripada sini kita boleh nampak bawah ni adalah air masuk ke dalam boiler, dia akan berubah sifat dia daripada air kepada steam. Okay, so yang tadi dah ambil gambar kan. So ini subjek yang korang suka kan, Rankine cycle. So Rankine cycle ni kita nampak daripada yang tadi yang 4 ni, so macam mana kita pecahkan dia berdasarkan number. So bila kita sebut pasal TS diagram, so dia merujuk kepada temperature dan juga entropi. So soalan saya, adakah korang faham apakah itu entropi? Saya ke Ivy dulu.
Okay, this is jackpot ni Encik Amir sebab they know how to use the entropy value but they don't know what is entropy. Apa kalau Cik Amir boleh provide example on that, lagi menarik lah. Sometimes student is asking kenapa S3 mesti sama dengan S4 waktu solution tu ideal tu. Okey, boleh. Okay, alright, terima kasih. Jadi saya akan terangkan daripada proses 4 pergi ke 1 yang mana kita nampak kalau dalam graf ni menurun pergi ke menaik, betul kan? So sekarang ni kalau 4 pergi ke 1 maknanya menaik pergi ke menurun. Apakah yang berlaku dekat sini? Yang berlaku kat sini kadar entropi daripada besar pergi ke kecil. Okey, tu dia punya kita apa penjelasan dia. So bahasa canggih dia adalah macam mana ni, isobatic heat rejection. So sebenarnya bahasa mudah dia adalah proses di mana air, di mana steam bertukar menjadi air. So kat sini kita nampak item 4 pergi ke item 1. So bila turbine dah output turbine ni dia akan tidak menghasilkan steam yang betul-betul kering. Jadi kerja kondenser adalah untuk tukarkan daripada steam kepada air. So entropi ni merujuk kepada ada perubahan sesuatu jisim kepada bentuk yang lebih sekata. Maksud saya kalau kita cakap pasal steam tu dalam keadaan gas. Gas tu kalau kita lukis molekul dia secara rawak. So bila dia semakin berkurang entropi dia, maka zarah tu semakin duduk diam lah. Daripada dia rawak tu dia jadi duduk diam. So dalam proses ni lah yang mana membantu daripada steam menjadi air. Okey, yang tu boleh? Okey, seterusnya saya akan pergi ke proses 1 ke 2. 1 ke 2 kat sini di mana entropi tu dah rendah. So bila entropi tu rendah maknanya apa yang ada di dalam kondenser tu sendiri adalah air yang boleh kita pump. Sebab tu nama canggih dia adalah adiabatic compression ataupun BFP ni adalah boiler feed pump. So untuk student faham, pump ni hanya satu sahaja kerja dia. Kerja dia adalah untuk meningkatkan pressure. So maknanya kat sini apa yang kita tengah buat? Item 1 ke item 2. Kita tengah meningkatkan pressure pada entropi yang sama dengan temperature pun naik. Nampak? Entropi sama titik kat sini. Kita tingkatkan pressure dia dan juga temperature. Dan kat sini dia masih lagi dalam liquid region, maknanya dia air. Okay, so daripada proses seterusnya kita akan pergi daripada air pergi ke menjadi steam. So kat tengah-tengah ni proses yang kata apa? Air, wap air, steam. So kat sini nampak kita tengah dalam proses air, wap air, steam. So dekat tengah ni, kalau perasan ni, sini line biru ni dinamakan saturated line dan line belah kanan ni dinamakan saturated steam line. So kat sinilah fasa wap air ni kat tengah ni, titik ni ke titik ni. So once dia dah dapat temperature yang dia nak, pressure yang baik, entropi dah naik. Maknanya tadi entropi daripada dia duduk diam, dia jadi dah duduk tak tenteram. So maknanya dia dah menjadi gas lah, dia dah menjadi steam ataupun dry steam. So ini barulah dia layak untuk dihantar kepada steam turbine. Hantar ke steam turbine. So apa yang jadi kat steam turbine? Kita panggil dia adiabatic expansion of turbine. Kalau sebelah kiri ni adiabatic compression, kat belah kanan ni adiabatic expansion. So apa yang jadi? Dia hilang dia punya pressure dan temperature. Dekat sini kita gain temperature dan pressure, dekat sini kita hilang pressure dan temperature. Okey. Itu sahaja cycle yang berlaku. Tak kisahlah power plant ni beroperasi pada subcritical ataupun supercritical, proses
yang berlaku ni adalah sama. Okey, macam mana? Jelas ke apa saya cakap? Saya cerita? Jelas. Alright. Okey. Teruskan ke flow rate of water and steam di dalam boiler drum. So, kat sini saya nak fokuskan kat kawasan sini. Kawasan di mana air, wap air dan steam. So, kat sini lah kita akan pergi. Yang kebanyakan plant dia akan pakai dia akan pakai enthalpy dan juga pressure. Sebab pada keadaan ni kita dah ada di sini lah steam drum. Steam drum ni adalah perpecahan di antara air, wap air, steam. Jadi kat sini line dia sama macam yang slide tadi juga, cuma ni lah saya nak tunjukkan wap air tu manis ni dipanggil apa ni, wap air tu berlaku di tengah ni lah sebelum dia mencapai superheated steam. Okay, seterusnya saya akan explain on important of thermodynamic principle. Okay. Yang pertama, kena faham prinsipal yang pertama adalah conservation of energy, of mass. Yang kedua adalah first conservation of energy. Dan yang ketiga adalah irreversible. Dia susah sebut lah. Okay, kita pergi dekat yang pertama adalah conservation of mass. So dalam lisan dia bermaksud adalah setiap apa yang masuk mesti sama dengan apa yang keluar. So kalau dalam rumus, dalam diagram merujuk pada yang ni lah. M1 adalah sama dengan M2 dan M3 sama dengan M3 campur M5 sama dengan 4. Okay. So ini benda yang kita wajib faham lah. Okay. Ini adalah untuk mass. So kita pergi kedua adalah first law of conservation of energy. Statement yang sama, apa yang masuk mesti sama dengan apa yang keluar. Cuma dalam bentuk calculation of mass dan juga energy, MH. Okay, boleh tengok dulu M1 H1 tambah M3 H3 M5 H5 sama dengan M1 H1 M4 H4 dan juga Q out. Okay, yang last sekali adalah irreversibility. So kena faham thermodynamic process ni tidak boleh dibuat dalam ideal manner. Efficiency tidak boleh didapat 100%. Yang ketiga, ini yang saya tekankan, entropi adalah satu benda yang kita tak boleh kira, tak boleh olah. Dan entropi ni akan sentiasa meningkat. Alright, so ini basic yang boleh ambil tahu. Okay, seterusnya kenapa perlunya faham yang atas tu sebab saya akan pergi kepada turbine dan condenser dan juga feed water system. So yang ni memang merujuk kepada tiga prinsipal ni lah. Okay, jadi saya tunjukkan kepada power plant cycle simple circuit nya. So yang mana kita nampak sini, kita ada turbine dan juga feed water heater. So apa yang berlaku dekat sini adalah steam dan juga water. So yang mana kita tahu tadi, pump adalah meningkatkan pressure dan entropi dan turbine hilang pressure dan juga entropi. So dia kat mana yang hilang tu kita akan
hantarkan kepada feed water system. Okay, so kita pergi yang kebanyakan power generation gunakan adalah mengandungi HP high pressure turbine dan juga IP intermediate pressure dan juga low pressure turbine. So configuration ni sama macam Manjung 5 kecuali kami ni lah kat Malaysia kita tak ada cooling tower. Kita semua pakai air laut. Okey, ini adalah line steam. Ini adalah line water. Kalau tengok kat sini kita ada apa? Kita ada condenser pump. Kita ada boiler feed pump. Kita tengah buat apa ni? Kita tengah meningkatkan pressure dia. Temperature dia akan lalu kepada yang ni LP ni LP turbine dia akan kurang panas daripada IP turbine akan kurang panas daripada HP turbine. So macam tu lah kita untuk conserve the energy yang dilepaskan selepas turbine. Okay, principle of feed water heater. Yang 3 prinsipal tadi sebenarnya menerangkan tentang apakah kegunaan feed water heater. Kita tahu extraction steam ni adalah steam yang kita keluar sama ada daripada LP turbine, IP turbine ataupun HP turbine. Dan yang bawah ni dia tunjuk adalah feed water inlet. Sebenarnya air masuk sini dan air akan keluar kat sini. So yang lain-lain tu bukan kata boleh abaikan. So yang ni advance sikit lah. Tapi basic kamu perlu tahu extraction in dengan feed water in dan feed water out. Alright. So ini contoh yang ada di Manjung 5. Kita ada daripada IP turbine dan kita ada daripada HP turbine. Okey, so boleh tengok yang petak ni adalah dia punya feed water heater lah. So feed water heater yang pertama, yang keempat. Dia ada yang pertama, kedua, ketiga dah ada kat belakang. Cuma saya fokuskan dekat 4, 5, 7, 8 dan 9. Dan kita pergi ke LP heater nombor 5. Ini selalunya ni dia tak ada nama tapi kita panggil L ni lah. Dia di antara LP dengan HP. Dia tengah-tengah. So dan kita terus panggil dia nama HP heater nombor 7, HP heater nombor 8 dan juga HP heater nombor 9. So dekat sini boleh nampak temperature 137.4, 157.6 dia meningkat. So dekat sini apa yang berlaku adalah entropi dia berubah dengan berkaitan langsung dengan temperature. Tapi dekat sini kita ada satu. Kita ada booster pump ataupun kita panggil boiler feed pump yang tadi yang kita panggil adiabatic compression boiler feed pump untuk meningkatkan pressure kepada sistem. Boleh nampak pressure dia berapa? Daripada 10.7 selepas boiler feed pump dia pergi ke 23.3. Naik disebabkan pump ni keep continuous jalan. Okay. Oh, kita dah sampai ke last dah. Example of Manjung 5 punya program. So, okay. Ini adalah schematic diagram. Yang mana saya explain tadi sama juga. Dia ada item 1, 2, 3 sampai 6 ni lah. Kita boleh nampak dia ada fuel. Dari sini. Yang belah kiri ni adalah daripada coal. Yang ni minyak. Masuk ke dalam boiler pada item nombor 2. So apa yang dibakar adalah air. Air datang daripada sinilah ni condenser. Pump ni tarik ke sini. Terus pergi ke HP heater, LP heater, feed water heater yang pertama. Feed water heater 2, 3, 4, 5 pergi ke deaerator. Dan daripada sini, ini yang saya kata dia bukan HP, dia bukan LP dan dia bukan HP. Dan kita ada ni boiler feed pump untuk tolak ke dia ke HP heater dan seterusnya pergi ke boiler.
So di dalam boiler kita akan ada proses pembakaran, air dah masuk. Second kita perlukan angin. So kita ada dua kipas lah. Satu dipanggil PA fan dan satu lagi dipanggil FD fan. So hasil pembakaran ni akan ditarik oleh yang kuning ni lah. Dipanggil CIDF. Dia akan tarik flue gas dan kita akan lepaskan ke alam sekitar. Dan yang hijau ni lah untuk cooling system. Macam radiator tu, dia masuk air laut, dia keluar pun air laut. Hanya untuk sejukkan kondenser ni dalam proses adiabatic expansion, di mana LP turbine hilang entropi, hilang temperature, hilang pressure dan perubahan di antara steam kepada air. Okay, ini adalah water skirt yang lebih detail. Dia ada boiler dan juga water. Okay, ini macam mana power plant berfikir. So dekat sini sama juga macam saya explain tadi. Kita akan ada satu target load yang mana dekat Malaysia ni kita akan ada satu unit dekat Kuala Lumpur, dia akan menentukan power station perlu berikan berapa megawatt kepada grid lah, maknanya kepada Semenanjung. So dia minta lah, kalau dia kata dia nak macam ni, dia nak 860 megawatt. Jadi plan akan program, dia akan bagi tahu okey berapa banyak nilai arang batu yang perlu dibakar, berapa banyak air yang perlu diberikan supaya proses pertukaran air kepada steam dengan kadar pembakaran tu sekata. Dan kat belah kanan ni kita ada fan lah, ni angin lah, FD fan, CID fan dengan PA fan ni adalah untuk mengawal proses pembakaran yang berlaku di dalam boiler. So yang dekat belakang, yang atas dua ni adalah protection. Kalau kita overfire ke, turbine kita, boiler kita panas sangat ke, dia akan spray air untuk turunkan temperature. Okey, dekat sini saya nak korang semua faham reaksi antara temperature dengan pressure tu adalah berbeza. Kita kena fahamkan bila kita panaskan sesuatu barang, untuk dia panas tu dia mengambil masa. Tapi kalau kita bercakap pasal pressure, dia tak ada masa. So maknanya bila kita kata kita buka sahaja ni, pressure dia akan terus sama. Okay, ni sama ada item 1 sampai 6. So ini yang secara detail lah, ini adalah daripada turbine, LP turbine kat atas ni. Ni kita ada condenser dan ni lah circuit untuk air. So yang ni adalah circuit untuk steam. So kalau tengok kat sini 603, 605 dengan 21, 22 megapascal. Ini adalah temperature dan pressure yang wajib, yang cukup untuk gerakkan turbine. So bila turbine dah pusing, dia akan hilang apa? Dia akan hilang pressure dan temperature. Jadi kita akan panaskan dia sekali lagi untuk kita tingkatkan dia punya temperature. Pressure dah tak boleh dah. Sebab pressure hanya boleh ditingkatkan oleh pump. Kita tak boleh nak tingkatkan pressure steam. Lepas tu tengok sini, ni daripada 22 megapascal masuk turbine pusing. Sekarang kita tinggal 4.6 megapascal. Barulah kita boleh pusingkan IP turbine. Intermediate pressure. Okey, itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih Encik Amir. Saya ada satu soalan daripada chat room ni. Yang lain boleh typekan soalan ya. Soalan yang pertama datang daripada adik Nasrullah. Okey, salam Encik Amir. Just untuk confirmation, bagi feed water heater, purpose untuk increase efficiency system by tapping excess heat dari turbine ke? Mungkin Cik Amir boleh buka semula kot yang slide feed water heater tadi yang ada. Okey, saya jawab soalan tu dulu.
kita pergi dekat schematic diagram yang mudah adalah di sini. Betul. Apa tadi nama? Nasrullah. Nasrullah. Okey, betul. Kita memang pakai extraction steam. So kalau kita cakap sini steam lebihan. Kalau bahasa mudah, steam lebihan yang dikeluarkan oleh air daripada turbine akan digunakan sebagai input untuk memanaskan feed water heater. So jadi kalau bahasa mudah dia lagi mudah kan kita panaskan air yang dah memang nak panas daripada kita nak panaskan air yang baru sejuk. So analogi dia macam itulah. So dia mempercepatkan proses sebab yang kita tengah objektif kita adalah untuk target pada perubahan entropi ataupun perubahan entalpi. Okey, menjawab ke soalan tu Encik Nasrullah? Mungkin Cik Amir boleh tambah sikit. Perubahan entropi dan entalpi tu yang akan jadi apa tu? Jadi penanda aras kan untuk kita kira energi yang terhasil. Betul ke Cik Amir? Betul, dia ada calculation yang khas untuk menentukan efisiensi bagi setiap feed water heater. Oh, okay. Semua dalam slide ni saya tak explain lah sebab setiap kalau kat sini kalau boleh perasan dia ada lagi satu nama dia dipanggil TD. TD dan juga DC. Okey, TD ni menunjukkan kepada terminal temperature difference. So di mana dia menunjukkan kadar kenaikan sesuatu feed water heater ni. Adakah feed water heater ni selepas dia dikenakan extraction steam, dia makin memanas. Itu satu, untuk kita tentukan dia punya efisiensi. Yang kedua yang kita boleh tentukan adalah dia punya DC. DC ataupun kita panggil dia, nama dia drain cooler, temperature difference. So nampak kat sini dia 5.6, 5.6, 5.6, 5.6. Kat sini 2.8, 2.8. So dalam design ataupun dalam calculation efficiency dia beritahu kamu feed water heater mesti bekerja untuk mendapatkan nilai TD dan nilai DS yang dia telah kita tetapkan lah. Menarik Encik Amir highlightkan ini sebab seperti yang saya maklumkan sebelum ni, student ada belajar pasal ideal condition dengan actual condition. Jadi example yang Encik Amir sedang present ni tadi, maksudnya kalau by design kita nak yang macam tu tapi sometimes dekat actual dia tak meet the efficiency. Betul ke fahaman kita ni? Betul. Dia pergi kepada yang prinsipal kita tadi. Sebab mungkin student tak nampak macam mana dekat plan tu dia set up. Jadi Encik Amir tunjuk slide tadi tu yang dia dah dekat control room tu dia dah setkan the program. So sebenarnya memang latihan dalam kelas kita bagi dah dalam soalan, tapi sebenarnya kalau dekat workplace macam Encik Amir tunjukkan tadi tu memang dah ada yang ni tadi kan. Betul. Ini macam dalam business power station, ini adalah benda yang kami mesti tengok untuk menentukan adakah feed water heater ni yang besar ni dia masih lagi fit untuk bekerja ataupun dia perlu diservis. Okey, kita ada satu lagi soalan Encik Amir daripada Ashraf. Salam Encik Amir, steam kan gerakkan turbine. Jadi material blade turbine tu mesti boleh tahan heat steam tu. Tapi soalan saya, berapa lama blade tu akan tahan macam biasa? Blade turbine akan tukar bila dah rosak atau ada masa tertentu untuk tukar yang baru? Okey. Soalan yang baik. Maintenance lah ni rasanya ya. Soalan yang baik saya boleh jawab dan benda ni concern selalunya orang yang minat material yang tanya soalan macam ni. Betul. Material dan design ni. Okey, kalau kita buka slide yang kita pergi yang sini ya. So kita tahu temperature yang patut masuk dan pressure yang patut masuk kepada turbine mesti pada
603 kat sinilah, kita zoom sinilah. Ini 600 darjah Celsius ataupun 610 dan juga pressure pada 250 bar. Untuk masuk ke sini, HP turbine sini, HP turbine. Okey, design saya dah tanya pasal dia, design material untuk turbine didesain selama 25 ke 30 tahun. Syarat dia, kamu mesti operate between pressure dan temperature ni. Dan untuk power plant, setiap 5 tahun kami akan shut down unit dan akan buat pemeriksaan kepada condition turbine blade material. So benda ni visual sahajalah, dengan kita akan tengok dia punya ketumpatan dan juga dia punya apa ni, dia house ke tak house lah, macam tu lah saya nak cakap, dia wear ataupun tak. So jika sepanjang kita beroperasi, steam quality, steam pressure dan steam temperature kita kekalkan, tak akan ada masalah on material. So dan lagi satu for information, kenapa 1000 megawatt sahaja, on latest teknologi kita tak ada lagi material yang boleh terima lebih daripada 700, ingat saya 700 temperature. Sebab tu power plant paling besar dia orang buat adalah 1000 megawatt. Okey Cik Ashraf. Apa ni Cik Amir, tambahan soalan, Manjung Power Plant ni dia cover area berapa besar kawasan untuk power supply ni sebenarnya? Ke ada certain area ke? Kalau rujuk sini dia okey, power plant di Malaysia, kalau cakap pasal stesen janakuasa Sultan Azlan Shah yang ada 5 unit dia 23% daripada power plant dekat Malaysia. Oh, 23% ya. Okey, kejap saya share korang. Ni ada nampak ni, saya tengah buka ni. Jelas, control room ke? Gambar macam control room punya server ke? Betul. Betul, ada. Okey, sekejap. Okey. Okey. Okey, ni just saya minta jangan print screen ataupun ni just untuk korang makluman. Ini adalah power plant yang ada di Malaysia. Macam kami macam kalau saya bekerja dari rumah, so basically prinsipal yang saya akan tengok monitoring plan di unit adalah inilah. So saya akan tahulah plan sekarang ni berapa megawatt kat sini. Lepas tu kita tahu temperature dia. Semua data detail kat sini lah. Okay, saya stop share yang saya buka balik slide tadi. Kita go for soalan. Tak ada apa-apa, boleh tanya. Okay, next soalan kita ada dekat sini. Okay, sebelum tu okay. Salam Cik Amir daripada Najwan. Secara keseluruhan, ada tak improvement atau upgrade yang boleh dibuat ke power plant tersebut? Boleh, sangat boleh. Upgrade tu, boleh jelaskan upgrade tu in term of apa perspektif kamu? In term of business ke macam mana? Macam mana tu Najwan? Boleh kamu unmute? You can unmute yourself untuk clarify dari segi mana. Power generation efficiency. Efficiency. Okay, saya boleh jawab lah. Efficiency ni macam ibarat kita beli motor lah. Kalau dia kata dah 125cc, so the best maximum yang kita boleh pergi adalah 125cc. Boleh kita nak meningkatkan efisiensi, tetapi berbalik kepada material tadi. Adakah material yang didesain untuk efisiensi itu boleh tahan? Dengan logik dia adalah, katakanlah kita boleh operate, kita paksa unit kita, turbine kita untuk terima pressure yang tinggi
dan temperature yang tinggi dan pressure yang tinggi. Ya, kita meningkatkan efisiensi, tetapi kita tak fair lah kepada material yang kita design untuk terima dia. Tapi apa yang saya boleh share dekat korang sekejap, saya punya improvement project. Encik Amir kalau ada PNC bagi tahu saya, saya pause rakaman ni. Tak apa, tak Ah. ada, tak ada ni, just saja. Okay, kejap sen. Alright. Okay. Saya tengah buka saya punya satu slide saya ni. Okay, ini adalah improvement project. Ni nampak ke slide yang saya tengah share ni? Nampak ada turnaround TNBJ program. Okay, setiap power generation dia akan terapkan kepada engineers. Kamu bukannya hanya datang untuk bekerja secara rutin. So apakah yang kamu boleh buat untuk meningkatkan income kepada company? Okay, sebagai contoh lah. Contoh apa yang kami telah buat adalah kami menjimatkan penggunaan auxiliary power dengan mengurangkan satu pembakaran arang batu lah. Okay, saya bagi contoh ni lah, background ni lah. Katakanlah sekarang ni Manjung 5 ni mengandungi 6 pulverizer. Pulverizer ni yang bakar coal tu lah. Jadi kita faham unit kita ni megawatt ni diminta oleh grid operator yang menentukan kamu bakar 1000 megawatt ke, kamu bakar 800 megawatt ke, dia yang olah kat kita. Jadi kita ambil peluang dengan jenis arang batu yang dibakar untuk menjimatkan kita. So apa yang saya boleh tunjuk dekat sini, okay, improvement project ni saya buat pada 2019 dan 2020. Impact kepada keuntungan syarikat adalah jika bila saya implement aktiviti ni, saya mendapat keuntungan 160,000 setahun dalam bila kita buat aktiviti ni lah. Ruang untuk improvement sentiasa ada, cuma bagi saya kena faham prinsipal, kena faham fundamental sebelum kita buat sesuatu benda supaya kita boleh tahu sebab dan akibat. So di antara sebab dan akibat dekat tengah-tengah tu kita panggil dia risk assessment. So macam mana kita assess risk untuk kita menentukan kita punya menentukan setiap inisiatif yang kita buat. Betul tu, saya tertarik dengan komen Cik Ami pasal penekanan terhadap fundamental konsep tu. Sebab sometimes pelajar ni dia ada tendensi untuk nak belajar kira je. Dia susah sikit nak faham fundamental konsep tu kan. Dia nak cepat-cepat kira je. Tapi konsep fundamental tu yang kita kena faham dulu so that kita boleh macam Cik Ami tunjukkan tadi, pick point dekat mana risiko yang boleh dikurangkan supaya boleh increase increase benefit lah. Okey, kita ada satu soalan dekat chat room ni Cik Amir. Okey, selepas improvement tadi daripada Aiman, adik Aiman, Encik Amir boleh ke ceritakan antara masalah atau kemalangan yang pernah berlaku sepanjang pengalaman Encik Amir di plant? Okay, saya just nak faham kemalangan melibatkan nyawa ataupun kemalangan melibatkan equipment. Okey, sekejap Aiman mungkin boleh unmute and clarify yourself. Clarify your soalan tadi tu, Aiman. Boleh Aiman? Lebih kepada equipment Cik Amir? Lebih kepada equipment, ada memang ada. Okay, saya beritahu macam mana. Setiap hari kita di power plant kita akan ada discussion di antara operation dan juga maintenance, di mana operation akan mengenal pasti setiap masalah dan akan memberitahu kepada pihak maintenance untuk
buat. So, jadi tanggungjawab operation adalah memastikan setiap equipment yang beroperasi di unit di power plant mesti mengikut pressure, temperature dia. Tapi kita faham barang ni kadang kalau kita operate dia akan ada orang kata apa wear and tear. So, jika ada barang yang kita tak ada signal menyatakan benda tu okey, so dia akan menyebabkan secondary damage kepada equipment lah. Tapi so far untuk kemalangan besar tak adalah. Yang kecil-kecil sajalah macam pipe tercabut, pipe kecil-kecil, bukan pipe-pipe yang besar lah. Kemalangan tu ada, tapi selepas kita pentingnya, ini saya cakap ini yang pentingnya effective communication, di mana pihak maintenance dan pihak operation kena sentiasa berkomunikasi untuk mengenal pasti apa barang yang perlu ditambah baik. Kalau wujudnya this good effective communication, kemalangan dapat dikurangkan. Elakkan tu tak boleh lah, dikurangkan. Okey Aiman. Boleh Aiman menjawab tak soalan kamu tadi? Okey. Ada lagi dekat sini. Oh, ini sama juga tadi, terdedah kepada bahaya. Okey, sama soalan dia. Okey, satu daripada Nurul Afika. Assalamualaikum Cik Amir. Boleh ceritakan sikit apa skop kerja yang jurutera buat dekat stesen jana kuasa tersebut? Mungkin Cik Amir boleh cerita dalam fasa kot. Fasa 5 tahun pertama atau graduating engineer and then naik sebagai engineer pengalaman, kemudian up to your stage ni. Boleh Encik Amir? Boleh. Saya tak akan pergi ke pengalaman saya. Saya nak pergi kepada organisation chat dahulu. Okey. Kalau kita tengok kat sini, untuk sesebuah organisasi kita tengok perspektif of engineering dulu. So kita mesti ada managing director, mana kita punya leader. Dan kat sini kita tengok, kat sini kita ada head of operation dan kita ada head of maintenance. So tadi soalan dia tadi role of engineer di power plant, betul kah? Betul role-nya. Okay. Jadi kat sini daripada structure ni sendiri kita dah nampak akan ada satu section yang diketuai oleh operation dan juga satu section untuk maintenance. Okay, kalau kita pergi balik kepada kita pergi balik ke sini, kita nampak kalau kita cakap pasal section yang pertama adalah fuel. Mana kita akan ada engineer yang mana bertanggungjawab memastikan bekalan arang batu dan juga bekalan minyak sentiasa available. Dan itu adalah untuk operation engineer. Jadi untuk maintenance engineer, dia kena pastikan mekanisme di antara, katakanlah daripada kapal ni pergi ke barang ni. Dan sini kita panggil ni pulverizer zone. Yang pulverizer main plant. So maknanya sepanjang-panjang ni dia kena pastikan tak akan ada breakdown. So kat sini function job scope untuk operation dan maintenance engineer. Okay. Lagi satu kita kena faham besar mana pun power plant yang kita kerja ataupun kilang mana pun yang kita kerja, kita tak akan lari pada 3 barang ni. Yang pertama adalah pump, yang kedua adalah pipe, yang ketiga adalah valve. Benda ni jangan pusing. Cuma yang membezakan saiz dia, mungkin pump tu besar, pump tu kecil, valve tu besar, valve tu kecil, tapi apa yang kita buat adalah benda yang sama juga. Yang membezakan mungkin teknologi lah, katakanlah ada valve ni menggunakan pneumatic, ada satu valve ni menggunakan hydraulic, tapi valve tu still sama juga. Okey, dan yang seterusnya peranan power plant yang lain, kalau kita boleh cakap, saya zoom kat sini. Okey, kita tahu boiler dengan water, apa yang penting kat sini? Ini kalau kita perasan, kalau saya zoom kat sini, kita ada satu plant. So dekat sini kita akan ada lagi satu function, iaitu orang engineer chemical. So yang akan sentiasa memastikan air yang kita akan bakar untuk tukarkan
air kepada sink sentiasa mencapai kualiti yang baik sebabnya kita nak jaga equipment. Okay, seterusnya kita ada apa? Nah, ni cooling sama, kita ada AN gas. AN gas ni untuk coal power plant selalunya kita akan dikaitkan dengan plant yang tidak mesra alam. Jadi kat sini saya nak zoom kat sini, kita ada satu, saya pakai pointer. Nah, saya nak zoom kat sini, kita ada sini fabric filter. Dan satu lagi kita ada ni FGD absorber. Tak apa, jangan risau. Dua barang ni adalah untuk memastikan kadar buangan gas, maknanya gas ke udara mencapai payauan daripada DOE. So ada lagi satu engineer kat sini yang akan memastikan environmental dipelihara. So yang lain-lain saya tak nampak lah, yang lain function dia sama, cuma kawasan bekerja sahaja yang berbeza lah. Okay. Menarik Cik Amir punya diagram ni sebab secara tak langsung student boleh faham lah secara overview, dia nampak peranan kenapa kita kadang-kadang subjek engineering ada environmental punya engineering sikit, and then sebab mechanical dia luas kan, kita ada mencakupi. Sometimes kita tak apa pendapat, apa komen Cik Amir yang mechanical engineering ni memang boleh masuk semua, tapi kita tak adalah jadi expert dalam tu, cuma kita faham bidang masing-masing. Apa komen Cik Amir berkenaan dengan tu? Sebab tadi Cik Amir tunjuk ada water treatment plant, and then ada air and gas punya area. Betul-betul. Okey, menjawab soalan tu saya akan pergi balik kepada saya punya experience. Kalau tengok sini, kadang-kadang kita jangan takut, oh aku nak jadi engineer ni lah, aku nak jadi engineer ni. Kadang kita tak tahu Tuhan dah tentukan kita tu kerja field apa sebab dia tahu bakat kita. Okey, macam contoh apa yang saya nak share kat sini experience saya. Saya bermula bekerja sebagai field engineer. Buat turbine design dan juga balance of plant. Balance of plant ni merujuk kepada selain daripada boiler dan turbine. So dekat sini saya bekerja dalam projek punya phase. Hari-hari baca manual, hari-hari tengok drawing. Belum pergi ke fasa construction. Once kita dah finalize engineering punya justification, nak panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, besar berapa, nak pakai pump apa, kita dah tentukan masa engineering punya phase. So barulah kita pergi ke construction phase ataupun kita nak bagi jadilah benda tu. So dan saya terlibat juga, maknanya dah saya design, saya construct, dan saya kena pula jaga barang yang saya design dengan barang yang saya buat tu. So jadi engineer, warranty engineer ni macam ni lah. Kenapa barang ni rosak dalam masa 1 bulan, kena study. Oh mungkin disebabkan oleh material, mungkin disebabkan oleh operation, mungkin disebabkan oleh operator tak faham, engineer tak dapat makluman yang baik di dalam manual. Sebab bila kita beli apa-apa barang pun kita akan dapat buku. Dalam buku tu beritahu setiap 3 bulan, setiap 2 bulan. So kita bila saya dah bagi power plant tu kepada Manjung 4, mungkin engineer ataupun engineer operation ataupun maintenance dia pada masa tu kurang faham terhadap apa yang diterangkan dalam ONM. Jadi bila datang kepada saya, dia akan berkata, barang ni baru operate 3 bulan dah rosak. Kenapa? Dia kata, ni mesti design tak bagus ni. Ni kita check balik manual, study balik. Oh mungkin ni tengok dia orang tak buat maintenance, salah operate. Okay. Seterusnya bila dah selesai Manjung 4 sebagai warranty engineer, saya ditugaskan sebagai commissioning engineer. So commissioning engineer ni pula daripada saya design, saya buat buat construction, last kali saya testing. Commissioning ni macam testing lah. Katalah kita pasang motor dengan pump. Kita dah sambung, kita try pusing. Okey ke, ada vibration ke, tak ada vibration ke, pump ni dapat sedut air ke, macam tu lah. Dan dah habis jadi commissioning engineer, saya ditugaskan untuk jaga main plant. Maknanya ditugaskan menjaga yang saya tunjuk tadi, menjaga keseluruhan. Bila dispatcher kata saya nak 700 megawatt, kamu buat sekarang. So saya kena buat kurangkan air, kurangkan
kadar pembakaran sampai dia dapat 700 megawatt. Yang sekarang ni saya bertugas sebagai operation manager, saya bertugas untuk selia semua yang dekat bawah ni. So bagi saya jangan takut, kadang-kadang Tuhan dah tentukan berdasarkan bakat kita, just go for the flow dan pergi yang mana kita rasa kita boleh buat. Selalunya saya cakap dekat saya punya anak buah, jangan takut untuk buat lebih. Just kalau nak baca je lah, kalau nak ambil tahu je lah. Jangan takut untuk lebih. Ilmu tu datang kat kita. Betul, saya setuju tu. Dapat ilmu. Okey, Encik Amir. Menarik Encik Amir sentuh tadi pasal warranty dan commissioning ni. Ada satu soalan teknikal daripada Nasrullah again. Encik Amir, efficiency system reduced by time. Mostly system energy losses dalam bentuk apa ya? Oh, unit kan. Kalau unit kita panggil unit yang kita conversion adalah energy lah, kilojoule per kilowatt hour. So jadi sebab tu kalau saya boleh tekankan adalah betapa pentingnya kita, dia sebenarnya di power plant kalau kita tengok kat sini kan, dia sangat besar untuk kita mengukur sesuatu efisiensi. Jadi dalam presentation saya hari ni saya hanya merujuk kepada sini, kepada feed water heater. Ini kan. So dari sini kita tengok jika TD ataupun DC ni tidak mencapai seperti mana yang dia perlu buat. So maknanya kita ada something wrong pada kita punya feed water heater. Jadi kita memang lost, kita tahu kita dah lost efisiensi ni. So maknanya kita dah identify kat mana yang kita lost. Itu yang paling penting. Jangan kita tahu kita dah kurang efisiensi tapi kita tak tahu dekat mana itu masalahnya. Sebab in general kalau nak kira power plant punya efisiensi, mudah je kita tengok berapa banyak steam supply dengan berapa banyak coal fuel yang kita guna. So pemahaman kepada setiap losses tu adalah penting. Yang tu masuk power plant, nanti kita akan go to setiap, saya tengok ni setiap bahagian ni akan ada losses yang kita kadang-kadang boleh kira dan kadang-kadang kita tak boleh kira. Boleh Encik Nasrul? Saya rasa Nasrullah insyaAllah boleh faham tu. Kita ada lagi satu soalan ni. Ada pelajar Syahmi tanya berkenaan scholarship. Tapi yang tu technical about scholarship tu Encik Amir punya rakan sekerja ada di sini ya, Puan Liana Rashid. Terima kasih sertai kami dalam kelas ni. So Puan Liana ada bagi link ya para pelajar semua untuk scholarship punya dari TNB. You boleh rujuk link yang Puan Liana berikan. Nasrullah komen terima kasih Encik Amir, dia faham apa yang dibentangkan tadi. Okay, kita take another question ya Encik Amir. Boleh, tak ada Okay, masalah. tadi saya scholarship sudah, efisiensi sudah. Okay, daripada Irfan, daripada Irfan, selepas kami tamatkan pelajaran, apakah career path yang perlu kami ikut untuk bekerja di bawah TNB? Boleh Cik Amir jelaskan sikit? Sebab tadi skop kerja saya rasa dia macam overlapping dengan skop kerja lah. Tapi yang ni dia lebih nak tahu career path. Oh, career path. Okay, boleh jawab. Okay, kalau kita tengok balik yang ni lah. Ini introduction of schematic diagram ni. Untuk mechanical engineer, kamu boleh pergi kat mana-mana sahaja antara item 1 sampai ke item 6. Jadi, apa yang kita kena faham macam saya cakap tadi, pergilah power plant besar mana pun, kita pergilah kilang mana pun, yang kita akan jumpa adalah piping, valve, pump, turbine. Beza dia adalah besar kecil sahaja. So kalau kita faham mekanisme macam mana valve tu berfungsi, macam mana turbine tu berfungsi, dah cukup dah untuk kamu bekerja di mana-mana power generation. Sebab tu saya pecahkan kepada 6 item ni sebabnya ini adalah soalan favourite saya pada setiap interviewer. Bila saya tanya, terangkan macam mana power plant beroperasi. So saya mengharapkan pelajar
ataupun orang yang minta kerja tu dapat menerangkan daripada macam mana power plant tu dikelaskan. Oh, yang ni bakar arang batu, yang ni bakar minyak, yang ni bakar gas. Dan kita tahu perbezaan ni adalah fuel. Tapi pergerakan adalah sama je. Mesti ada fuel, mesti ada boiler, mesti ada air, mesti ada cooling system dan ada AN gas dan last sekali generate megawatt. So kalau kamu faham proses macam mana dia jadi, cukup dah melayakkan kamu. Yang lain-lain tu jangan berhenti je lah. Okey, menarik tu. Sebab dia continuous dengan soalan yang daripada seorang lagi pelajar, Wan Faris. Tadi Encik Ami ada sebut pasal interview. Jadi apa kriteria yang Encik Ami lihat dekat calon interview tu? Selain tadi Encik Ami dah explain lah, they need to know the basic, the fundamental operations yang memang akan menghasilkan electricity generation ni. What are other criteria yang sebagai interviewer Encik Ami lihat pada calon tersebut? Okey, sepanjang saya interview pekerja kan, saya tak boleh nak rumuskan seseorang itu baik ataupun tidak baik sepanjang interview. Mungkin kita interview tu selama setengah jam ataupun 1 jam. Dan kadang-kadang kita tahu ada manusia yang tak pandai berkata-kata, tak pandai nak orang kata apa, tak pandai nak jual diri. Tapi dia kerja bagus. Jadi sebab tu saya akan tengok, saya akan bagi soalan yang menunjuk kepada adakah kamu boleh bekerja lebih daripada skop yang ditetapkan. Saya soalan ni. Kalau boleh, kenapa? Kalau tak boleh, kenapa? Saya nak tahu itu je. Kita nak tengok daya perseverance pelajar tersebut, calon tersebut lah ya. Betul. Sebab saya tak boleh nak conclude dalam masa 1 jam saya interview, saya tak boleh nak kata dia ni bagus ke, dia ni tak bagus ke, dia tahu semua benda ke tak. Sebab tu saya akan pergi kepada orang kata apa, kalau dia dapat masuk bekerja, dia akan ada trial session lah, maknanya 6 bulan ke 1 tahun. Saya nak tengok tahap pemahaman dia dan kadar kebolehan dia untuk adapt. Okey, faham. Saya harap itu menjawablah kepada pertanyaan I think if Faris tadi ya. Faris. Okay, more questions on the floor. If you do, dekat chat room kita dah tak ada terima apa soalan lagi. Bukan tak ada terima, you can type. Ataupun you can directly unmute yourself. If you wanted to ask anything regardless, kerjaya PAF pun Cik Ami willing to share with you. Jadi jangan lepaskan peluang ni, girls and boys. Cik Ami mungkin ada nak tambah sikit berkenaan dengan working environment, daripada physical ke sekarang ni kita working from home. Kalau Cik Ami ada nak kongsi dengan pelajar. Untuk working from home, sebenarnya saya memang duduk di Manjung dan saya punya lokasi ke office tu dalam masa 15 minit. Jadi memang saya bekerja selang sehari dan saya boleh masuk bekerja bila saya nak masuk pun. Sebab macam saya share tadi, saya ada monitor yang online. So saya tahu Okay. apa yang jadi kat plan. So kalau diperlukan saya masuklah, kalau tak diperlukan saya tak masuk. Okay. Ada yang tanya, apa ni? Daripada the girls, Nurul Afiqah, boleh kami tahu kenapa TNB atau power plant di Malaysia tidak menggunakan cooling tower? Menarik ni. Sebab they need to understand the large scale. Cik Ami mungkin boleh explain berkenaan tu? Boleh. Ini adalah soalan yang sama saya tanya masa saya masuk kerja. Bagus tu Afiqah. Afiqah ada track untuk jadi engineer di power plant. Okey, Encik Amir teruskan jawapannya. Okey, kalau kita lihat power plant di Malaysia, semuanya akan dibina bersebelahan dengan laut. Macam contoh korang semua dekat pantai timur kita ada Pepaka Power Station. Dia bina di sebelah laut. Kenapa kita perlu laut? Kat sini lah yang saya tunjuk tadi. Yang pertama adalah transportation kita untuk kita dapatkan coal ataupun apa-apa saja resources yang kita nak.
Yang second ni yang paling menjimatkan lah. Kita ni kata apa, alhamdulillah ada kiri kanan Malaysia ni ada laut. Jadi kita nak gunakan air laut ni untuk sebagai medium untuk kita sejukkan yang saya hijau ni. Itu kita sejukkan sistem. Jadi kalau kita pakai cooling tower tak salah. Cuma kita akan menggunakan air biasa, air mungkin kalau dekat Perak ni air lembaga air Perak lah. Kita kena maknanya kita biar dia vaporize macam tu sahaja. Padahal kita tak perlu membazir air tu. So sebenarnya kalau menjawab in term of design tak perlu buat cooling tower sebab kita ada air laut. Kita sebelah laut. Lebih apa tu, mengurangkan kos dan lebih efisien lah sebab sources yang lebih besar ada. Lebih praktikal. Lebih practical. Yes, that's the keyword, practical. Sometimes graduating students ni dia tahu teori and idealistic je. Dia tak faham practicality. Terima kasih Encik Amir for the explanation. There's another one daripada Danish. Adakah power plant ini akan beroperasi selama 24 jam Encik Amir? Okay, saya akan jawab soalan tu. Cuma saya nak jawab tadi soalan yang pasal cooling tower tu. So, just for information lah. Kita tahu lupa dah. KL punya train tu, saya lupa dekat tu. Dia didesign untuk hadap temperature musim sejuk. Tapi kat Malaysia bukannya musim sejuk. So nampak dekat tu tak praktikal. Sentral yang stesen kereta api yang lama tu. Okey, saya menjawab soalannya tu, adakah power station tu beroperasi 24 jam? Jawapan dia, ya. Kita beroperasi 24 jam dan tak boleh fail. So itu adalah cabaran kepada kami di power station dan kami sentiasa akan ada orang standby 24 jam dan akan ada operator yang bekerja 24 jam untuk pastikan orang semua tidur dalam aircon. Macam itulah. Seingat saya ada sekali tu tahun 97 ke 98 ada yang power supply cut off for few hours. Ingat tak peristiwa tu Encik Amir? Ada. Ingat tu tahun 1996. 96 Saya itulah. Tu antara diorang ni mungkin, you all lahir tahun berapa ni? Saya pun tak tahu diorang ni tahun berapa. Mungkin tak sempat kot. 2001 madam. Ya Allah, 2001 memang tak sempat lah. Sebab waktu tu saya ingat it was like few hours. Kita bergelap tapi wujud siang hari lah waktu tu. Betul Encik Amir? Betul-betul. Okay, saya boleh jawab soalan tu kalau kita tengok kat sini. Menarik kalau Cik Amir boleh kongsikan dari segi technical aspect macam mana perkara tersebut boleh berlaku ya. Okey, Bukan boleh berlaku, ada possibility untuk berlaku. Okey, boleh jawab. Okey, kita kena faham. Kita kena tahu dulu berapakah frekuensi di Malaysia. Frekuensi maksudnya kadar pengguna ke? Bukan. Kita tahu sini. Frekuensi. Grid frekuensi. Oh. Okay, ini good question. Sebenarnya bila kita hantar kepada kata apa yang transmission tower yang tinggi-tinggi besar-besar tu, sebenarnya kita sedang mengekalkan frekuensi sebanyak 50 Hz. Kalau kita tengok peralatan elektrik semuanya 50 Hz. Okey. Jadi pada tahun yang kejadian tu sebenarnya di Malaysia lah, kita ni hanya learn from experience. Di Malaysia dulu kita tak pecahkan grid system kepada region lah. Maknanya kalau kita supply daripada Perlis sampai ke Johor ni kita letak satu je lah transmission line. Kalau satu tu fail lah, gelap lah semua. Tapi selepas kita learn from mistake, sebab masa dulu kita kena tahu juga yang kita ni teknologi ni kita diberi oleh kita punya penjajah. So kita tak tahu kenapa benda ni macam ni, kenapa benda ni macam ni. So lama-lama bila ditinggalkan kita macam tu saja. Tak ada handover
Dia bukan tak ada handover, dia tak nak bagi tahu. Nanti ha, Yes, that's the main issue sebenarnya. Betul. dia tengok kita pandai, itu je. Dia bukan politik lah, just dulu Yeah, yeah, punya. yeah. It's the thing that kita kena take into account the real life yang berlaku. Tak apa, Cik Amir, you can continue. So itu yang bila kita ditinggalkan macam tu, kita pula rasa okey, tak ada masalah pun, operate tak ada masalah pun. Tiba-tiba ada satu gangguan di mana power plant ni tak boleh mengekalkan frekuensi. Kalau tengok saya punya ni, saya ada megawatt dan saya ada megavar dan juga frekuensi. Tiga komponen ni adalah untuk memastikan kestabilan grid di Malaysia. So jadi kalau frekuensi tak stabil, mana TNB terpaksa tutup beberapa kawasan. Macam dulu kita tak ada kawasan itu, kita tak ada kawasan Kedah, kawasan Perak, kita tak pecah-pecahkan ikut orang kata memukim lah kalau ada berlaku kegagalan. So sekarang ni kita dah upgrade kita punya sistem, daripada kita hilang satu Malaysia, baik kita hilang beberapa mukim dulu untuk menstabilkan frekuensi. I see. Menarik Cik Amir kongsikan berkenaan ni sebab I think the students after this semester 5 you all akan ambil elektrik kan? So you can see the connection why you learn thermodynamics and then kita fokuskan dia pada power generations dan kemudian bila you naik semester 5 you jumpa dengan elektrik and then ada students yang tanya pasal jangka hayat turbine tadi, that one will be learn in maintenance and ada yang dalam material yang you dah belajar masa semester 2. So you see all these thing are the fundamental things yang kita provide you dalam diploma. Ada satu soalan daripada Megat Encik Amir. Okay. Saya nak tanya, arang batu untuk pembakaran tu ambil daripada mana? Overseas ke local? Kos arang batu tu berapa ya? Okay. Saya boleh jawab tapi saya tak tahu kos arang batu tu sebab saya tak ada di kawasan sini. Sini ada kan ada orang yang membeli arang batu tu. Okay. Tapi saya tahu arang batu tu dari mana. Arang batu tu kebanyakan kita ambil daripada Indonesia. Indonesia adalah inilah yang paling dekat dan dia yang lagi murah lah. Kita boleh ambil daripada Australia, Rusia, China. Tapi jiran sebelah dia, kita ambil kat jiran sebelah je lah. Okay. Saya harap menjawab soalan tu daripada Megat tadi. Okay, buat masa ni tak ada question dalam inbox. If you have questions lagi, you can unmute yourself. Atau so far, how do you find these sessions with Encik Amir? You can give me trumpet yang ada apa tu? Trumpet tu kalau you are so happy. Tepuk tangan pun boleh juga. So this is how we do lah Encik Amir sekarang ni buat masa ni untuk online learning. Some of the students sometimes condition bilik diorang tu bising so they cannot unmute themselves. So we have to interact this kind of way by using emoji macam ni lah. Okay, oh ada your friend juga dekat dalam ni. Terima kasih Tuan Syafiq Saad daripada Encik Syafiq Saad. Dia tolong, Encik Syafiq tolong jawabkan. Coal price boleh up to 30 million depend on market price. Daripada Encik Syafiq, TNBJ. Saya ada satu soalan tadi. Encik Amir ada tunjuk tadi yang circuit yang, bukan circuit, I mean yang macam gambar raja control room tu. Ada yang bahagian IPP. That one is independent power producer tu. Maksudnya dia jana kuasa daripada alternative energy ke? Solar ke macam tu ke? Oh, yang tadi ya, boleh. Saya tak ingat mana satu slide. Cuma saya nak, saya tertarik lah nak tahu. I think I'm going to Berada pada section yang lain, mana pada
Macam saya bekerja di TMB Generation yang berkaitan soalan tadi tu lebih kepada siapa yang bekerja kepada TMB Distribution. Oh, okey, menarik juga ni. Jadi student boleh nampak lah apa maksud generation distribution. Okey. So bahasa mudahnya kami ni kilang buat api je. So Okey. jadi bila kami dah bagi electricity kepada grid, nanti grid tu lah yang akan bagi distribution kepada rumah-rumah ke apa kan. So bila setiap rumah ada inisiatif yang tersendiri, yang tu dia akan communicate dengan department distribution. I see, I see. Okay, faham. Alright, more questions on the floor? Atau dari, saya rasa saya dah baca semua yang dalam chat room ni. Okay, saya ada lagi satu daripada Afikah again. Encik Amir, boleh tahu mampu atau tak kuasa solar generate power sebesar kuasa steam ni? Adakah possibility untuk kuasa solar menggantikan power dari steam? Ni minat renewable energy ni. Okay, saya boleh jawab soalan tu. Kalau kita untuk 1000 megawatt ni, kita perlukan tanah sebesar Perlis 5 kali. Wush, untuk 1000 megawatt ya. Kalau nak pakai solar tadi. Dan kena faham solar hanya boleh bertahan jika ada cahaya matahari dan dan teknologi sekarang tak ada capacity bank. Maknanya capacity bank tu macam battery bank kita lah, kita bawa handphone kita bawa battery bank kan. So battery bank yang boleh simpan sebesar tenaga yang boleh generate kilang ke rumah ke, dia skala besar tak boleh. Kalau kita lihat tadi perkongsian Cik Ami pada yang apa tu? Yang apa tu? Power generation daripada solar. TNB ada sedikit projek untuk solar tu kan? Yang Ada. scale yang tu macam mana pula? Scale ni kat sini dia tulis ni Sepang. Take note on that lah. The next phase of ni, because the challenge will be on you. You are the one yang akan look for job and continuity dalam bidang kerjaya ni. Yes. More questions? Harap dapat menjawab lah soalan Afikah tadi tu. If we don't have any questions, okay, mungkin Cik Ami boleh ada sepatah dua kata for the students in here. Saya harapkan korang dapat good input dan juga inilah pemahaman yang baik terhadap power generation. So dalam konteks ni, generation generate by coal fuel dan juga steam turbine technology. Cik Ami ada request daripada Adli Mustaqim. Boleh tak Cik Ami share slide ni dengan pelajar? Slide ni, ambil lah. Boleh tak ada rahsia pun. Okay. Nanti saya akan forwardkan kepada anda lah selepas saya terima daripada Encik Ami. Cuma about me ni saya buang lah Tak apa, nanti Cik Ami dah edit nanti boleh je bagi saya, pass kepada saya lah sebelum saya pass kepada pelajar. Boleh. Tak ada rahsia pun, yang ni just basic principle. Okay. Saya daripada pihak kami di UiTM, saya rasa berbesar hatilah. Memang saya rasa sangat kena konten kita pada hari ini dengan apa yang sepatutnya pelajar dapatlah daripada kelas thermodynamics. Sebab untuk makluman ya, memandangkan pandemik ni, jadi kita terpaksa belajar online. Jadi syllabus tu walaupun konten tu macam Cik Amir tunjuk tadi kan, more on the operational side. Memang saya tegaskan kepada pelajar pun diagram yang sama Cik Amir tunjuk ni lebih kurang. Sebab kita tak nak dia
dia tahu teori in detail tapi dia tak tahu nak apply kat mana. So Alhamdulillah for today's session Cik Amir memang dah reinforce semula pemahaman students dengan menunjukkan real example di plan daripada real professional itself so that the students boleh take notes from here lah. Saya sangat happy dengan class session ini dan harapnya kami pun dapat students pun dapat ambil lah benda yang semua ni ilmu ni daripada Encik Amir. Bukan senang ya, kita pun dalam keadaan pandemik ni kita nak bawa you travel ke sana pun tak boleh. Kalau even without pandemik pun jauh tu nak pergi ke Perak kan, maybe kita boleh pergi pun setakat Melaka saja. And pengalaman saya bawa student ke industri pun dia takkan terima sampai 5 kelas. You all ada 5 kelas, about 100 to 150 of you. Memang susah untuk saya dapat kelulusan. So Alhamdulillah sangat-sangat untuk Encik Amir accept this invitation hari ni. Satu ada saya bacakan sikit lah daripada Firdaus. Dia cakap terima kasih kepada Encik Amir dan rakan sekerja, sangat menarik perkongsian hari ini. Don't forget girls and boys to fill up the form yang saya dah letak dekat chat room. Untuk Encik Amir, terima kasih banyak untuk session hari ini. Kita sangat berbesar hati, harap Encik Amir setujulah untuk terima lagi invitation di semester akan datang. InsyaAllah. Okey, terima kasih juga kepada rakan sekerja. Saya nampak tadi ada Puan Liana dan seorang lagi. Saya tak perasan tadi ada seorang lagi. Okey, for students, you may leave this room. I have few things with Encik Amir. Thank you for your participations for today. Assalamualaikum. Mak, dah nak ambil gambar dulu, Mak? Oh, okey. Alamak, lupa pula. Kejap-kejap. Nasib baik Encik Zamin mengingatkan saya. Okey. Sorry, kelas. Boleh tak kita sorry sangat. Terima kasih Encik Zamin. Okey, kita buka video. Siapa yang boleh buka you punya kamera? Rakan-rakan Encik Amir yang ada di sini, Puan Liana dan juga Encik Syafiq. Mungkin boleh bersama dengan kita juga. Okay, untuk makluman Puan Liana kami pernah bekerja sekali dan Encik Syafiq adalah kami punya expert di dalam bahagian transportation on fuel lah. Okey. Alhamdulillah. Dan saya ada seorang lagi ni, Muhammad Firdaus ni. Muhammad Firdaus. Oh, okey. So dia adalah antara orang yang orang instrumen, ada untuk orang program logik yang banyak membantu dalam proses seharian. Oh, menarik ni pasal instrumen sebab student belum dia ada topik instruments I think semester ni atau sem depan saya tak pasti sebab currently yang ambil thermodynamic ni semester 4. Maybe we can invite you Encik siapa tadi Encik Syafiq ya untuk instrumentation because instrumen ni bukan almost semua pun ada kan dekat oil and gas pun memang pakai instrumen. So students kadang-kadang diingatkan oh you mechanical you tak belajar instrumen sebab instrumentation ni biasanya daripada electrical engineering. Betul kan saya kalau saya salah? Encik Syafiq dari electrical ke? Sorry, Encik Firdaus dari electrical ke? Betul. Saya daripada electrical. Sorry, sini bising sikit lah. Tak apa. Never mind. Kita boleh dengar you clear. Tak apa. Nanti saya ambil contact details you daripada Encik Amir. Maybe kita boleh sambung on the instrument part with our students. Sebab diorang ambil instrumen cuma saya tak ingat semester berapa. Alright, class. Can we have a group photo over here? Sometimes diorang ni ada yang dekat asrama. You tahulah kan keadaan college tu macam mana kadang-kadang dekat asrama tu. Oh, kita ada Encik Helmi Shah juga pensyarah kita hari ni. Encik Zamin. Okay, so alright. Saya akan standby Alright, senyum. 1, 2, 3. Alright, sekejap. Saya save dulu. Okay, 1, 2, 3.
Okey. Okey, ada lagi yang baru masuk? Alah, kesian girls tak ada. Sorry, saya short notice. Saya tak, mesti you all tengah kelang kelibut nak ambil tudung. Sorry sangat, saya tak perasan. Okay, one more step. Sorry sangat. Okay. One, two, three. Okay. Alright, terima kasih everyone. Okay, saya dah save. Nanti saya hantar dekat dalam kelas punya group Telegram Okay. Thank you. You may leave this session. Jangan lupa isi borang kedatangan tu. Okay. Untuk kegunaan Cik Amir juga nanti. Thank you, Madam. Thank you, Encik Amir. Alright. Thank you for joining in. Thank you. Okay, sama good luck you all. Sekejap ya Amir. I wait for the students to leave dulu. Okay Amir, I think I'm going to continue dekat group WhatsApp lah sebab some of them ni memang tak, I think they leave this session. I will continue to WhatsApp, so I'm going to end this meeting. Boleh. Tak boleh kick dia orang. Macam mana? Tak boleh keluarkan dia orang ya. Sebab kalau dia orang kick dia orang, Kejap Oh, boleh. Ada function. makan dia orang ni. That's what happen bila online ni kan. Kejap. Sekejap saya ke toilet kejap Boleh. Sementara saya keluarkan seorang-seorang ni.